sepatutnya soalan 10 soalan ini sepatutnya kamu boleh buat sudah. Kalau tidak tahu buat, bolehlah kamu rujuk kepada mentor kamu ataupun search di YouTube. Okay, setiap hari Jumaat teacher ada bagi itu YouTube link kan. Kamu boleh rujuk di sana. Macam mana kasih selesaikan. Okay. Satu lagi teacher pun ada bagi YouTube link yang masa PDPR. So, kamu boleh rujuk di sana. Semua kan ada dalam grup WhatsApp. Okay, kamu boleh rujuk di sana. Kecuali lah kalau dia tukar handphone, semua tanda, semua maklumat itu habis sudah. Tak ada. Okay, so lihat kepada soalan yang pertama. Ini adalah Venn diagram. Okay, kamu tengok ini fungsi 2 pergi kepada 4, 3 kepada 9, 4 kepada 16. Okay, so untuk fungsi kamu sudah tahu ada 4 jenis hubungan. Okay, ada 4 jenis hubungan. Sebenarnya ini sudah banyak kali teacher kasih tahu. Okay, hubungan yang pertama ialah 1 kepada 1. 1 kepada banyak. Banyak kepada 1, banyak kepada banyak. Okay, ini kamu sudah tahu nih hubungan. And then gambar rajanya kamu kena ingat. Ingat gambar rajanya. Ini gambar raja ini hubungannya, apa jenis hubungan ini? Kamu rasa? Apa jenis hubungan ini? Siapa boleh kasih tahu? 1 kepada 1. Okey, 1 kepada 1. Sebab satu objek kepada satu image. Okey. And then kamu kena tahu ada 2 jenis, ada ujiannya, bukan ujian peperiksaan, bukan. Hubungan ini ada juga boleh menggunakan ujian untuk menentukan dia melupakan fungsi atau tidak. Okey, contoh. Saya bagi graf. Begini. And then soalan dia tanya, okay, adakah graf ini menentukan fungsi? Okay, menentukan fungsi. Okay, so untuk ini kita boleh gunakan ujian. Ada 2 jenis ujian. Satu ialah ujian mencancang. Satu ialah ujian mengufuk. Okey, tahu mencancang kan? Mencancang yang menegak, mengufuk yang melintang. Okey. Nanti teacher akan bagi latihan. Okey, akan kamu menentukan apakah jenis hubungan jika dibagi gambar raja. Macam yang hari itu soalan peperiksaan trial ada bagi graf kan? And then suruh kamu tentukan ini melupakan fungsi atau tidak. Jadi gunakan 2 jenis ujian. Either one lah. Okay. And then kamu lihatlah kalau mencancang, kalau dia melalui 1 titik, ini 1 titik . Okay. Jadi ini adalah melupakan fungsi. Jika yang ujian menegak, mengufuk, ini mengufuk . And then kamu nampak ada melalui 2 titik. Jadi kalau melalui 2 titik itu bukan melupakan fungsi. Bukan fungsi. Okey, jadi yang di situ kamu kena tahu. Okey, so lihat kepada soalan yang pertama. Okey, nyatakan image bagi 4. Nyatakan image bagi 4. 4 ini adalah objek. Dia minta kamu cari jawapan image untuk objek 4. Jadi 4 image-nya ialah 16. So, kamu kena faham soalan. Kadang-kadang dia cakap nyatakan objek. Okay, nyatakan objek bagi 4. Kamu lihat gambar raja di situ. Sini ada 4, situ pun ada 4. Okay, jadi kamu kena faham soalannya.
Okay, soalannya cakap nyatakan objek bagi 4. Maksudnya soalan ini dia minta kamu cari objek bagi image ialah 4. Nah, di sini objeknya ialah 2. Okay. Untuk yang dalam soalan buku kerja ini, dia cakap nyatakan image bagi 4. Maksudnya dia minta kamu cari jawapan image bagi objeknya ialah 4. Jadi jawapannya ialah 16. Jadi kamu jangan salah tafsirkan. Okay. Lihat kepada soalan 2. Okay. Nyatakan objek bagi 9. Okay, maksudnya image ialah 9, minta kamu cari jawapan untuk objek, jadi adalah apa nih? Ini 2 ke 3. Nah, tengok, soalan yang begini senang pun boleh salah. Nyatakan objek bagi 9. Maksudnya dia minta kamu cari jawapan objek bagi image-nya ialah 9. Jadi kamu cari image 9, apa jawapan dia punya objek? 3. Okay, soalan yang begini jangan salah. Okay, lihat yang ke B. Tuliskan hubungan ini dengan menggunakan tanda-tanda fungsi. Fahamkah soalan ini? Fahamkah soalan itu? Dia minta cari apa? Dia minta kamu tulis hubungan. Adakah dia suruh kamu tulis jenis hubungan? Ada? Tidak. Tiada kan? Tiada perkataan jenis kan? Kalau jenis ya 1 kepada 1. Tapi masalahnya dia minta kamu cari tuliskan hubungan dengan menggunakan tanda-tanda fungsi. Okey, tanda-tanda fungsi maksudnya sama ada kamu punya jawapan tulis dalam bentuk inikah ataupun fx. Okey, kamu tengok gambar raja di situ. Okey, kamu lihat 2 kepada 4, 3 kepada 9, 4 kepada 16, X kepada Y. Ini ialah X. Saya punya X ialah 2. 2 macam mana boleh bagi 4? 2 kuasa 2 kan? 3 macam mana boleh bagi 9? 3 kuasa 2. 4 macam mana boleh pergi ke 16? 4 kuasa 2. Maksudnya di situ 2, 3, 4 melupakan X. Jadi X kuasa 2. Ini X kuasa 2. Inilah 2 jenis jawapan kamu boleh tulis. Okey, sama ada F2.X anak panah X kuasa 2. Atau Fx sama dengan X kuasa 2. Inilah soalan yang mau. Bukan minta kamu tulis jenis hubungan. Okey, jadi kamu jangan salah sangka. Paham? Boleh soalan 1? Boleh, teacher. Okey, so itu adalah soalan 1 ya. Okey, lihat kepada soalan 2. Soalan 2 adalah fungsi. Teacher rasa ini semua boleh buatkan, kecuali yang tidak tahu apa-apalah. Macam si Safariani, mana dia tahu apa-apa? Dia cuma tahu bisnes saja. Ataupun buat kue. Okay, so lihat soalan 2. Okay, ini adalah fungsi fx. Ini. Jadi kita pun sudah tahu fx sama dengan 6x tolak 7. Ini fungsi gx. Gx sama dengan 3 tambah 2x. Apa soalan dia mau? Ini adalah fungsi kubahan. Fungsi kubahan untuk fg. Okey. Jadi yang di sini, okey. Ini ada 2 cara. Cara yang pertama ialah yang seperti mana yang pelajar ini buat. Dia ganti masuk fx ini dengan
3 tambah 2X. Barulah dia masuk X itu dengan negatif 1/2. Boleh, tiada masalah. Cara yang kedua ialah, okey, lihat kepada cara yang kedua, tapi dapat jawapan sama juga. Okey, FG negatif 1/2. Jadi di sini kita pun sudah tahu ini merupakan fungsi kubahan. Kita kasih buatkan satu kurungan segi 4 dulu. Okey. Jadi dalam fungsi G, ini fungsi G ya. Kita tengok kepada fungsi G. Saya punya X ialah negatif 1/2. Jadi dalam fungsi G ini, X ini kita gantikan dengan 3 tambah 2 kurungan negatif 1/2. Okey. 3 tambah 2 negatif 1/2. Kita masuk nilai. Okay, and then di sini kita tekan kalkulator. Okay, jadi 3 tambah 2 kurungan negatif 1/2. Kau tekan kalkulator lah. So adalah 2 kan? Ya tak? 2. Okay, 2. Okay, so yang di sini saya punya fungsi fx ialah 6x tolak 7 kan? Ini ialah x-nya. Jadi X di sini saya gantikan dengan 2. Jadi 6, 2 tolak 7. 12 tolak 7 sama dengan 15. Okey, ini cara yang kedua. Ini cara satu. Dua-dua boleh diterima. Ini dia terus masuk fungsi G dulu baru ganti X. Boleh, tiada masalah. Teacher pula dalam fungsi G saya cari nilainya dulu. Di sini. Barulah ganti 2 ke dalam fungsi fx. Jadi dua-dua cara boleh dipakai. Tapi jawapannya tetap 5. Sorry ya, ini 5 bukan 15. Okey? Boleh untuk 2A? Boleh, teacher. Okey. So, untuk fungsi teacher mau kamu menguasai. Kadang-kala untuk kertas 1, pak fungsi ini biasanya 2 hingga 3 soalan. Okey. So, harap kamu boleh menguasai bab fungsi lah. Okey, lihat kepada soalan B. GG negatif 1X. Apa itu GG negatif 1? Apa itu G negatif 1? Ini ialah fungsi songsang. Okey. Jadi yang keseluruhan ini merupakan fungsi kubahan kan? Okay, jadi apa yang kamu perlu buat seperti mana yang teacher bagi tahu, bila ini adalah fungsi kubahan, gunalah kurungan, kasih kurungkan fungsi kubahan G dulu. Okey, jadi di sini kita pun sudah tahu, okey, kita buat ini dulu, fungsi songsang. Okey, jadi kita pun cari fungsi songsang untuk G. Teacher rasa semua boleh dapat fungsi songsang G kan? Okey, jadi yang di sini fungsi songsang G, di sini. Y sama dengan 3 tambah 2X. Maksudnya di sini kamu kena jadikan X sebagai subjek. Ini ialah fungsi songsang G. Semua boleh carikan, tiada masalah. Sorry, ini 2. Jadi kita ganti masuklah dalam kurungan di situ. X tolak 3/2. Okey. Jadi yang di situ kamu nampak G kurungan X tolak 3/2. Maksudnya dalam fungsi G, X-nya, ini X ya, kita gantikan dengan X tolak 3/2. Jadi 3 tambah, ini 3 tambah 2, X tolak 3/2. Okey, 2 ini boleh potong, jadi tinggal 3 tambah X tolak 3, jadi jawapannya ialah X. Okey, ini jawapannya X.
Boleh kan? Oke, lihat soalan 3. Oke. Nah, ini soalan 3 ialah bab 2. Oke, bab 2, tidak tahu kenapa dia tidak mau buatkah ataupun terlalu senang untuk dia kah, apakah teacher tidak tahu. Oke, ini adalah punca negatif 1/2 dengan 5. Oke, merupakan punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2. Oke, tolak bx tambah c sama dengan 0, cari nilai b dan c. Oke, so yang di sini, apa yang kamu perlu buat? Kali ini kamu boleh gunakan HTP dengan HDP lah. Oke, sebelum kamu kasih masuk, apakah ABC dulu? A saya ialah 2. B saya ialah negatif B. C saya ialah C. Kan? Sebab kebetulan di sini pakai B dengan C kan? Oke. So di sini kita ambilkan dua punca ini. Negatif 1/2 dengan 5. Oke. Hasil tambah punca. Di mana negatif 1/2 tambahkan T. T ialah tambah. Jadi kita tambah 5. Sama dengan HTP. Apa formula untuk HTP? Apa rumusnya? Negatif B per A. Ini formula asasnya ya. Oke. Jadi di sini ada negatif kan? Negatif. Apa nilai B dalam persamaan sini? Negatif B. Per 2. A saya ialah 2. Oke. Jadi yang di sebelah kiri ini negatif 1/2 tambah dengan 5. Tekan kalkulator. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Ini berapa nilainya? Tekan. 9/2. Oke, 9/2. Oke, di sebelah kanan negatif, positif B per 2. Jadi apa nilai B? 9. Kan? Lihat ini. 9. Oke, lepas itu kita cari hasil darab punca. Di darab. Dua punca itu kita kasih darab. Apa formula HDP? Apa formula hasil darab punca? C per A. C per A. Oke, so C per A. Oke, jadi C per A, saya punya C ialah C. Saya punya A ialah 2. Oke, yang di sebelah kiri tekan kalkulator negatif 5/2 sama dengan C per 2. Jadi C-nya ialah negatif 5. Tahu kenapa negatif 5? Sama ada kamu kasih beza begini, sebab kebetulan dia punya bawahnya adalah 2. Jadi kita pun tahu C-nya ialah negatif 5. Atau negatif 5/2 sama dengan C per 2. Ini 2 pindah ke sana jadi darab pun dapat negatif 5. Oke, boleh kan? Jadi B 9, C negatif 5. Soalan 3, boleh jawab sudah kan? Sebab dia minta cari nilai. Oke, inilah yang menggunakan HTP ataupun HDP. Oke, boleh kan? Ini pun ada dua cara. Pak Rahim, kamu guna cara yang mana satu HDP kah? Ya, teacher. Oke. Cara yang kedua, ramai yang gunakan inilah. Oke lah, tiada masalah. Oke. Cara yang kedua, oke. Kamu tahukah apa ini negatif 1/2 dengan 5? Biasanya kamu dengan persamaan kuadratik kan?
Okey, contohlah saya bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah 9x tolak 5 sama dengan 0. Ini kita boleh guna kalkulator kan? Yang pakai EQN. Okey, ini yang kita boleh tekan kalkulator EQN tu. Bila kita tekan, okey, dalam kalkulator akan bagi S1 ialah negatif 1/2. S2 adalah 5. Ini adalah nilai bagi X kan? Okey, kalau dalam maths modern. Cari selesaikan persamaan kuadratik. Jadi dalam kalkulator yang kamu dapat X1 dengan S2 merupakan nilai untuk X. And then dalam kerangka kecil kamu akan tulis pemfaktoran. Lepas itu tulis nilai dia kan. Okey. Sama juga dengan MX. X ini kata lain dia ialah punca. Kan? Kalau dalam maths modern selesaikan persamaan iaitu nilai X. Kalau MX cari punca. Cari punca ialah nilai X itu. Jadi cara yang kedua kita kasih masuk. Okey, ini persamaan kuadratik kan? Nilai X ini kita ganti masuk ke situ. Maksudnya akan bentuk dua persamaan. Begini. Okey, jadi 2 darab dengan negatif 1/2 kuasa 2. Ini kamu boleh tekan kalkulator lah. So, adalah 1/2 tolak B/2 tambah dengan C sama dengan 0. Ini persamaan 1. Okey, persamaan 2, S itu kita ganti masukkan dengan 5. Okey, kita ganti masukkan dengan 5. So, kita pun ganti masuklah 2 darab 5 kuasa 2 tambah B darab 5 tambah C. So, ini 50 tambah 5B tambah C sama dengan 0. Ini persamaan 2. Okey, kita boleh kasih persamaan serentak tu. Boleh, tiada masalah. Ini potong. Sebab C sama kan? Tolak. Tekan kalkulator. Okey, 50 tolak dengan 1/2. So, adalah 99/2. Ini tekan kalkulator. 5B tolak negatif B/2. Okey, 5, ini 5. Ini nilai 5 kan? 5 tolak dengan negatif B/2 maksudnya 1/2 darab dengan B kan? Kita ambil nombor, kita tekan kalkulator. 5 tolak negatif 1/2. Okey, so adalah tambah 11B/2 sama dengan 0. Okey, kita pun pindahlah. Ini pindah sudah jadi tolak. Okey, ini pindah jadi darab. Negatif 11 sama dengan B. B-nya adalah 9. Negatif 9. Okey. Sama seperti yang kamu cari itu. Boleh kan? Ini adalah cara 2. Kita ganti masuk itu nilai X. Kasih persamaan serentak. Okey ya. Lihat kepada soalan B. Okey. Soalan B apa yang dia mau? Okey, di mana itu adalah persamaan kuadratik mempunyai dua punca nyata yang sama. Ini mempunyai dua punca nyata yang sama. Okey, kita pun sudah tahu punca ada 3 jenis. Satu ialah dua punca beza. Ingatkah? Apa lagi? Ada 3 jenis punca. Satu ialah mempunyai dua punca yang berbeza. Apa lagi? Siapa boleh kasih tahu?
Dua BZ yang punca nyata. sama. Okey, dua punca sama. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi satu. Sukri, Dua punca nyata. dua punca nyata. Jom. Lupa sudah? Nah, punca ada 3 jenis. Dua punca beza. Ini beza dan nyata lah. Okey. Dua punca sama, satu lagi tiada punca. Tiada punca. Dia punya lumus-lumus tu kamu kena ingat. Kalau dua punca nyata, B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar kosong. Kalau punca sama, B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Ini pula B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil kosong. Ini kamu kena hafal. Hanya tangkap dia punya kata kunci. Ini kata kuncinya. Okey? Lepas itu, dia punya graf kamu pun kena ingat sekali. Ada grafnya tu. Dua punca beza dan nyata. Ini pasti X. Ini graf. Di sini dia. Inilah punca. Dia ada dua punca kan? X1, X2. Dua punca sama. Ini pasti X. Dua punca sama. Graf itu hanya sentuh di pasi X sahaja. Punca sama. Tiada punca, graf itu tidak sentuh. Nah, tengok. Sebab itu dia ada punca. Okey, jadi rumus dengan graf kamu kena ingat. Okey. Satu lagi, B kuasa 2 tolak 4 AC, nama ini merupakan nama pembeza layang. Ini namanya. Okey, so lihat balik kepada soalan B, apa yang dia mau dulu. Mempunyai dua punca yang sama. Okey, so lihat kepada persamaan kuadratik. Inilah persamaan kuadratik. Negatif 3px kuasa 2 tambah p tolak 3x tolak 2 sama dengan p. Ini belum lagi dalam bentuk persamaan kuadratik. Jadi kamu kena tahu apakah bentuk persamaan kuadratik. Ini maths model pun sudah tahu nih. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Maksudnya sama ada kiri ataupun kanan mesti ada kosong sudah nih. Masalahnya ini belum ada. Jadi apa yang kamu perlu buat, pindahkan P ke sebelah kiri. Supaya tempatnya sudah jadi sama dengan kosong. Kosong ni. Okey, jadi negatif 3px kuasa 2 tambah p tolak 3x tolak 2 tolak p. P pindah sudah jadi tolak p. Okey, so ini sudah tukar dalam bentuk persamaan kuadratik. Jadi apa yang kamu perlu buat, senaraikan ABC. Apa A-nya? Negatif 3P. Apa B-nya? B bersama dengan X. Ini B-nya. P tolak 3. Apa C-nya? Inilah C-nya. Negatif 2 tolak P. Okey? Jadi disebabkan soalan ini kata mempunyai dua punca yang sama. Jadi B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Kita pakai rumus inilah. Okey, lepas itu kita ganti masuk setiap nilai ABC-nya. B ialah P tolak 3 kuasa 2 tolak 4. A-nya negatif 3P. C-nya negatif 2 negatif P. Sama dengan kosong. Okey, jadi yang ini kasih kembanglah. Jadi P kuasa 2 tolak 6P tambah 9.
Okey. Lepas itu, ini tolak kan? Kita tulis tolak, kita pakai kurungan dulu. Sebab ini saya mau selesaikan darab dulu. 4 darab negatif 3, negatif 12Pi kan? Okey. Negatif 2 tolak Pi. Kita buat satu persatu. Okey. Jadi Pi kuasa 2 tolak 6Pi tambah 9 tolak. Okey. Ini setiap satu darab dengan negatif 12Pi. Jadi sini akan jadi 24Pi tambah dengan 12Pi kuasa 2. Sama dengan kosong. Kita buka kurungan. Okey, and then kita selesaikan. Pi kuasa 2 dengan Pi kuasa 2 lah. Kamu nampak ada Pi kuasa 2 kah? Kalau ada, kita kasih selesaikan. Ini. 1 Pi kuasa 2 tolak 12 Pi kuasa 2. Jadi adalah negatif 11 Pi kuasa 2. Okey. Lepas itu, negatif 6 Pi tolak 24 Pi sudah jadi tolak 30 Pi. Okey. Lepas itu 9 dia sendiri kan? Jadi tambah 9 sama dengan 0. Okey. Jadi yang di situ kita tekan kalkulator lah. Okey. So di sini A ialah negatif 11. B ialah negatif 30. C-nya ialah 9. Cari. Apa pemfaktorannya? Apa pemfaktorannya? Oke, dalam X1 kalkulator 3/11. ya, apa? X1 3/11. 3/11, satu lagi. Negatif 3. Oke, negatif 3. Ingat, bila kamu tulis, pastikan ini ialah Pi ya. Jangan tulis X. Sebab kalkulator memang X, tak ada Pi. Saya punya sini dari awal sampai akhir ialah Pi. Jadi jawapan akhir sama dengan pemfaktoran mesti Pi. Jadi, jika kamu punya jawapan ialah Pi sama dengan negatif 3, jadi pemfaktoran sini ialah Pi tambah 3 kan? Okey, kalau jawapan saya ialah Pi sama dengan 3/11. Okey, jadi adalah 11 Pi tolak dengan 3. Okey, boleh? Bolehkah tidak? Okey, di sini saya punya Pi kuasa 2 sini ada negatif 11 kan? Betulkah Farahin? Ya, teacher. Okey. Tapi kamu lihat kamu punya pemfaktoran di sini. Saya coba kasih kembang. Saya kasih kembang ya. Tambah 3, 11 Pi tolak 3. Apabila Pi ini saya darab dengan 11 Pi. Okey. 11 Pi kuasa 2 kan? And then ini saya darab negatif 3 Pi. Ini saya pun darab tambah 33 Pi tambah dengan 9. Tolak dengan 9. Okey, saya darab. Kamu tengok ini pun sudah tahu. Jika pemeriksa dia pandai, dia akan tengok. Kenapa kamu punya sini ialah negatif? Kenapa saya kasih kembang tidak dapat negatifnya? Okey? Maksudnya kamu punya pemfaktoran itu tidak ngam dengan dari asalnya sini. Fahamkah? Okey. So, apa yang kamu perlu buat ialah, kamu tengok jika kamu punya pemfaktoran ialah tulis ini. Pemeriksa dia akan cari kembangan. Okey, dia akan kembang. Dia kembang ini saja.
Kenapa saya dapat positif 11P kuasa 2? Padahal kamu punya sini ialah negatif 11P kuasa 2. Oke, dia tidak akan bagi maka 2 sini. Fahamkah? Fahamkah tidak? Paham, teacher. Oke. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah ada caranya. Di sini kamu dapat negatif 11P kuasa 2 tolak 30P tambah dengan 9 sama dengan 0. Biasanya persamaan kuadratik yang ada X kuasa 2 ataupun P kuasa 2, dia punya nilai kasihkan dia positif. Macam mana kita mau kasihkan dia positif? Kita kasih keluarkan faktor negatif. Jadi di sini 11P, sini sudah jadi tambah ya. Sini sudah jadi tolak. Kita keluarkan faktor. Atau kalau bagi pelajar yang lemah dalam faktor, keluarkan dia punya faktor ya. Kita kasih pindah pun boleh, dia tak masalah. Begini, ini saya dapat. Tapi saya punya P kuasa 2 tepang ada negatif kan? Semua saya pindah ke kanan. Jadi tempat sini sudah jadi kosong kan? Jadi 11P kuasa 2 tambah 30P tolak 9. Oke, jadi di sini kamu boleh kasih tambah 1 lah. Tambah di sini 11P kuasa 2 tambah 30P tolak 9 sama dengan 0. Jadi kamu punya penfaktoran di sini, betul sudahlah ada maka. Sebab P darab 11P sudah adalah positif 11P. Sama dengan yang kamu punya persamaan kuadratik. Pahamkah? Paham? Loh? Paham. Oke. Jadi max modern pun sama juga ya. Kamu dapat persamaan kuadratik di depan sini negatif, and then kamu faktorkan. Pemeriksa, ada sesetengah pemeriksa dia tegas ya, dia akan kasih kembang. Dia coba kembang. Oke, bila dia kembang, saya dapat positif 11P kuasa 2. Tetapi kamu sini negatif 11P kuasa 2. Tidak ada maka untuk bahagian pemfaktoran dengan jawaban. Oke, di mana teacher sudah melalui tahun lepas lah. Dia punya jawaban betul. Faktor pun betul. Di sini dia yang salah. Bukan salah. Sebab bila kami kasih darab, ialah positif 11P kuasa 2. Tapi dia punya persamaan kuadratik di sini ada negatif. Mau tidak boleh bagi maka. Sebab skema jawaban. Sebab kita ikut skema jawaban. So, kamu kena berhati-hati di bahagian sinilah. Kalau kamu nampak A-nya negatif, sila tukarkan dia ke positif. Jadi, bila kamu dapat penfaktoran, bila darab, pastikan sama dengan persamaan kuadratik yang kamu dapat. Jelas ya? Oke? So, untuk soalan 3B, inilah dia punya jawaban. Sesiapa yang dapat dia punya persamaan kuadratik adalah negatif 11P kuasa 2 tolak 30P tambah 9 sama dengan 0. And then pemfaktorannya di sini, sila tambah ini ya. 11P kuasa 2 tambah 30P tolak 9 sama dengan 0. Oke, 2 maka itu banyak ya. 2 maka itu boleh menentukan kamu lulus ataupun gagal. Jangan sangka 2 maka itu sedikit. Bukan, 2 maka itu sudah dikira banyak, boleh menentukan kamu gagal ataupun lulus. Jelas ya? Ini soalan 3. Teacher.
Ya, Memang penting Kak, itu kita mesti darab balik dulu, darab masuk supaya kita tahu persamaan Ya. kita yang mana betul. ya. Supaya kamu alert. Ah, supaya kamu boleh alert tuh. Oke. Persamaan kuadratik ini yang penting pemfaktoran kan yang kamu buat macam biasa. Lepas itu dia punya nilai X kan, dia punya jawaban. Oke. Di sini 4 markah sudah nih. Oke, 4 markah. Kalau kamu punya persamaan kuadratik di sini, ikut nasib ya. Kalau kamu punya persamaan kuadratik adalah A-nya positif. Contoh, 2X kuasa 2 tolak 9X tambah 5 sama dengan 0. Oke. Jika saya punya pemfaktoran di sini adalah contoh ya, X tolak 5, 2X tambah 1. Oke. Ini jika saya darab, memanglah sebab di sini sudah positif. Kalau sini negatif, oke, dia punya persamaan kuadratik sini negatif, pemfaktoran sini apabila darab adalah positif, positif 2X yang kamu darab dari pemfaktoran dengan persamaan kuadratik yang kamu dapat dari negatif tidak sama, tidak akan dibagi maka ya. Kalau untuk MX lah. Sebab setiap tahun skema jawapannya lain-lainnya, kadang-kala diberi, kadang-kala tidak diberi. Ikut skema. Kalau skema tahun itu adalah begini, tidak sama darab seperti yang sini negatif, kalau darab itu positif tidak sama, tidak akan dibagi maka. Oke, so di sini kamu kena alert lah. Kamu kena hati-hati di situ. Boleh kan? Oke. Ada soalan? Ada soalan? Oke, siapa yang belum siap untuk soalan dasar dari soalan 4 ya? Soalan 4 sampai 10 sila kasih buat. Cuba buat. Janganlah satu soalan tidak buatkan. Macam soalan 7 boleh buat sudah tu. Soalan 8, 9, 10. Tiada masalah. Okey? Boleh kan? Okey, lepas itu siapa punya ni? Ini. Soalan 5B. Kenapa? Apa masalah dengan soalan 5B ini? Tengok, asas ni tidak sama. Ini 32. Ini 2. So, yang log 32Q itu kamu kena tukar tu. Ini. Ayo. Ini. Okay? Ini kamu kena tukar. Tukar kepada log 2. Jadi log 2Q per log 232. Tolak dengan log 2A sama dengan 0. Jadi boleh selesai sudah. Tapi ingat dia mengungkapkan R ya. R sebagai subjek. Oke, jadi siapa yang belum siap dari soalan 4 sampai 10 sila buat. Oke, so lihat kepada muka surah 95. Oke, 11 hingga 15. Ini homework hari ini. Oke, homework hari ini. Teacher rasa 11 hingga 15 tu dia ada masalah tu. Siapa yang ada ikut kelas Sabtu lepas, tak ada masalah untuk dia menjawab soalan 11. Okey. Homework hari ini 11 hingga 15, minggu depan di sekolah teacher akan bincang. Okey. Faham kan? Kamu terbahagi kepada kumpulan kan? Ada soalan? Lima connection, ada soalan? Tiada teacher. Okey. So, lihat kepada kamu punya buku kerja pelangi. Ya. Pergi kepada bab 7. Geometri koordinat.
Okay, geometri koordinat. Hari itu latihan teacher pagi itu sudah buat. Nah, Jom. Nah, kenapa semua orang diam nih? Sudah teacher. Teacher suruh buat soalan mana? Satu soalan saja kan? Ya kah? Ya teacher. Soalan 2. Nah, soalan 2. Satu soalan saja. Oke. So, lihat kamu punya buku kerja, muka surat 50. Ada yang lemah tidak mau masuk kelas hari 1. Tidak tahu kenapa. Hah? Oke. Oke. So, lihat kepada bab 7 ya, geometri koordinat. Ini di kertas 1 pun ada, kertas 2 pun ada. So, ada beberapa rumus teacher sudah kasih tahu kamu kan. Ada beberapa rumus kamu kena ingat, hafal sendiri, ada yang diberi dalam SPM. Oke, antara rumus yang diberi dalam SPM, oke, ialah ini luas triangle. Oke. Lepas itu apa lagi rumus yang diberi? Jarak tidak ada ya. Jarak kamu kena ingat ini. Hafal. Oke, ini hafal. Ini pun hafal. Tengok, banyak rumus kamu kena hafal. Ada 26 hingga 28. Kamu kena hafal tuh. Oke, ini 1, 2. Oke, satu lagi ialah persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Hafal sendiri. Oke. Keempat, ini ada 2 jenis ya. Satu ialah yang pakai ini. Di mana minggu lepas teacher ada kasih tahu juga. Oke. Lihat yang nota yang ketiga. Kalau garis 2 garis itu adalah selali, kata kunci selali, keturunan adalah sama. Oke, lihat nota yang keempat, jika perserenjang maksudnya begini ya. 2 garis perserenjang membentuk 90 darjah. Jadi ini M1, ini M2, dua-dua keturunan ini darab, hasilnya ialah negatif 1. Oke, lihat nota yang ketujuh. Oke, locus. Locus ini biasanya menggunakan rumus jarak untuk mencari persamaan locus. Ini jarak nih, ini rumus nih. Oke, jelaskan. So, yang ada 3 rumus kamu kena hafal sendiri. Seperti mana yang teacher tulis di situ. Oke, so lihat kepada muka surat 52. Mana 52? Ini. Oke. So, yang di sini, lihat soalan 16. Teacher mau kamu baca soalan dulu, keluarkan buku latihan. Oke, keluarkan buku latihan tulis. Tulis buku pelangi muka surat 52 cari hari ini. Oke, teacher mau kamu baca soalan 16 dulu, nanti teacher tanya satu persatu. Baca dulu.
Hmm. 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 Who? Hmm. Oke, sudah baca soalannya? Apa sih? Oke, sudah baca untuk soalan ini? Sudah? Pahamkah soalannya? Daniela? Hah? Nah, ini adalah SPN 2018 ya. Oke, di sini ada dua garis lurus, PQ dengan RS. PQ dengan RS. Oke, lihat soalannya sini. Di balik garis PQ dan garis RS adalah peserenjang. Ungkapkan M dalam sebutan N. Nah, kalau begini macam mana? Supri? Apa yang perlu buat dulu? Loh? Kalau soalan 16, apa yang perlu buat dulu? Teacher yang kenal pasti M-nya. Hah? Kenal Apa? pasti M-nya. PM-nya? Apa PM-nya? M. M. Oke, cari M dulu. Oke, keturunan PQ. Nah, ini. Ini ada keturunan kan? Ini pun ada keturunan. Oke, kita pun sudah tahu keturunan ialah menggunakan huruf kecil M. Oke, jadi dalam persamaan PQ, Y sama dengan 3MS tolak N. Ingat, Y sama dengan MS tambah C, keturunan bersama dengan X. Kamu lihat X, sebelahnya adalah keturunan. Di sini. Ayo. Oke, jadi keturunan, oke, M, PQ. Biasanya teacher tulis begini, adalah 3M. Oke, lepas itu persamaan RS, nah ini persamaan garis lurus, mana satu dia punya keturunan? Mana satu dia punya keturunan? Siapa boleh kasih tahu? Farahid, 2 per N tolak 1. Oke, 2 per N tolak 1. Oke, nah inilah keturunan. Sekarang dia cakap garis lurus PQ dan RS adalah perserenjang. Nah, kalau perserenjang,
M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1 kan? Okey, jadi soalan yang 16 disebabkan ada kata kunci perserenjan, kita darabkan mereka punya kecerunan supaya dapat negatif 1. Jadi 3M darab dengan 2 per N tolak 1 sama dengan negatif 1. Tulis ya. Okey, jadi kita pun darab. Atas darab atas. 3M darab 2 ialah 6M. Per N tolak 1 sama dengan negatif 1. Okey. Jadi soalannya dia mau ungkapkan M. Maksudnya M sebagai subjek kan. Okey, jadi yang bawah N tolak 1 kita kasih pindah akan jadi darab. Ini. And then negatif 1 ini darab masuk. 6M sama dengan, ini darab akan jadi negatif N tambah 1. Okey, dia mau M sebagai subjek kan. M sebelah ada 6. Jadi 6 pun kasih pindah. Jadi bahagi. Inilah jawapan. Tengok, sekejap saja kan? Okey, so itu adalah soalan 16. Okey, ini jawapan ada 2 ya. Sama ada, saya mau 1 di depan pun boleh. Tengok, dua-dua jawapan sama. Okey, maksudnya dia mau kasih kemas lah. Ada soalan 16? Jom. Kailun, Wong. Okey, sudah ya? Sudah? Ada. Okey, lihat kepada 17. Lihat 17. Baca soalan. Baca, teliti dan faham soalan. Okey. Ini adalah gambar raja. Okay, raja di bawah menunjukkan garis lurus KL. Mana KL? Bukan Kuala Lumpur ya. K ke L. Dan garis lurus LM yang bersilang pada titik L. Okay. Kamu tahukah apa itu bersilang? Tahukah apa maksud bersilang? Bersilang dengan berserenjang lain masuk ya. Jangan kamu sangka, bersilang masuk sama dengan berserenjang. Bukan ya. Dua-dua mempunyai maksud yang sama. Kalau berserenjang, maksudnya 2 garis itu berserenjang antara satu sama lain membentuk 90 darjah. Kalau bersilang, maksudnya 2 garis lurus bersilang. Macam yang cross. Macam pangkah. Ini ialah persilangan ni. Ini ialah titik persilangan. Okey, jadi lihat kepada soalan 17, KL dan LM yang bersilang pada titik L. Maksudnya L ini merupakan titik persilangan. Okey, and then kamu tengok ini, negatif 6 dengan 8. Jadi yang di situ, kamu sudah tahu koordinat K sudah kan? Kamu pun sudah tahu koordinat M. Cuba tulis koordinat K di sini, koordinat M di situ. Apa koordinat K? Siapa boleh kasih tahu? Apa koordinat K? Negatif 60. Okey, negatif 60. Koordinat M? Wah? Apa koordinat M? Apa? Ya, apa koordinat M-nya sini? 8, 0. Kamu kena tahu ya itu koordinat. Okey, lepas itu persamaan garis lurus KL ialah Y tolak 12 sama dengan 2X. Dan
Sudut KLM sama dengan 90 darjah. Okey, kita tengok mana sudut KLM. KLM, oh sini 90 darjah. Okey, cari persamaan garis lurus LM. Persamaan garis lurus LM. Ini. Apa persamaan garis lurusnya? Okey, kalau soalan begini macam mana? Pertama, maklumat yang pertama dia bagi ialah koordinat K dengan M. Saya sudah tahu. Maklumat yang kedua ialah persamaan garis lurus KL. Ini. Ini KL punya persamaan garis lurus ialah Y tolak 12 sama dengan 2X. Soalan A dia minta cari persamaan garis lurus LM. Kalau begini, macam mana mau selesaikan? Siapa boleh kasih tahu? Apa yang perlu buat dulu? Kasih tinggal Y di depan. Y mana? Yang Y tolak 12 sama dengan 2X. Okey. Ini dia mau kasih pindah. Okey, 12. Apa fungsi dia mau cari ini? Apa fungsi ini? Apa fungsi dia mau buat begitu? Siapa boleh kasih tahu? Pak Rahim? Cari kecerunan teacher. Okey, kecerunan apa? Mesti tahu namanya. Kecerunan siapa punya? Ini ialah persamaan Kecerunan garis KL. lurus. Kecerunan KL ialah 2. Ini 2. Maksudnya ini punya kecerunan. Okey, ini punya kecerunan ialah 2. Okey. Selepas itu, sudah tahu kecerunan KL 2 macam mana? Apa yang perlu buat lagi? Siapa boleh kasih tahu? Hello? Rahim? Saya sudah cari kecerunan KL. Apa langkah seterusnya? Dia mau minta cari persamaan garis lurus LM. Pak Rahim? Selepas sudah cari kecerunan KL sama dengan 2, apa yang perlu buat lagi? Baik. Kenapa nih? Semua orang diam. Cari koordinat L kah? Koordinat L. Tak payah cari koordinat L. Saya sudah tahu kecerunan KL ialah 2. And then soalan dia mau cari persamaan garis lurus LM. Kamu ada nampak 90 darjah di situ? Ada kamu nampak 90 darjah? Kalau mau cari kecerunan persamaan garis lurus LM, ini persamaan garis lurus ya. Apa yang perlu ada di situ? Kita pun sudah tahu mencari persamaan garis lurus LM ialah Y sama dengan MS tambah C kan? Kalau mau cari persamaan garis lurus LM, mesti tahu bagaimana mau mencari kecerunan LM. Apa kecerunan LM? Apa kecerunan LM? Sukri? Macam mana kita mau cari kecerunan LM? Masukkan koordinat. Kenapa mau masuk koordinat? Saya sudah tahu koordinat M ialah 80, koordinat L saya tidak tahu macam mana mau cari masuk koordinat cari kecerunan kan? Macam mana mau cari kecerunan LM? Cong? Pakai teorem Pythagoras teacher. Salah. Cong? Kecerunan LM taraf kecerunan KL sama dengan negatif 1. Ya, itulah yang mau teacher tunggu. Ayo. Nah, apa yang si Cong cakap? Sebab itu teacher cakap, adakah kamu nampak 90 darjah?
Kan dia peserenjang. Nah, katakanlah soalan itu dia tidak akan kata peserenjang. Dia akan cakap 90 tajah. Kan teacher sudah cakap peserenjang maksudnya 2 garis lurus. Peserenjang membentuk 90 tajah. Nah, ini teacher sudah lukis 90 tajah di situ. Nah, oke, kalau 90 tajah maksudnya dia peserenjang tuh. KL peserenjang dengan LM. Oke, sebab itu kecerunan LM kita boleh dapat dengan menggunakan kecerunan KL darab dengan kecerunan LM sama dengan negatif 1. Jadi 2 darab kecerunan LM sama dengan negatif 1. Jadi kecerunan LM sama dengan negatif 1/2. Kan? Nah, ini kecerunan sudah jadi negatif 1/2. Oke. Jadi kita boleh lihat balik kepada soalan A. Persamaan garis lurus. Jadi kita pun sudah tahu Y sama dengan MS tambah C. Di mana kecerunan LN ialah negatif 1/2. Kita ganti masuk ini M dengan negatif 1/2. Kan? Oke, sekarang saya mau cari nilai C. Apa koordinat yang saya mau ganti masuk ke sini? 80. Ya, 80. Jangan ambil negatif 60 sebab di sini LM. Anda nampak perkataan LM? LM, L tidak ada koordinat kan, tapi M saya sudah tahu koordinatnya ialah 80. Jadi ganti masuk dengan 80 tuh. Di mana nih? Oke. M itu ganti masuk 80. Jadi Y kosong, X itu ialah 8 tambah C. Jadi kosong sama dengan negatif 4 tambah C, C sama dengan 4. Nah ini pindah. Oke, C yang kamu dapat tadi, jadi akhirnya sudah ada persamaan garis lurus. Jadi Y sama dengan negatif 1/2X tambah 4. Begitulah buat. Oke ya, ini banyak cabang-cabang kita kena fikir. Oke ya. So, lihat kepada B. Boleh ini A? Bolehkah A itu? Boleh teacher. Oke, lihat kepada B. Oke, lihat kepada B. Cari koordinat titik L. Nah, L di sini. Nah, macam mana kita mau cari L di situ? Persamaan garis lurus KL ialah Y tolak 12 sama dengan 2X. Persamaan garis lurus LN yang kita dapat tadi ialah Y sama dengan berapa nih? Y sama dengan negatif 1/2X tambah 4. Oke, macam mana kita mau cari koordinat L? Siapa boleh kasih tahu? Macam mana mau cari koordinat L? Loh? Formula membagi tembereng garis. Salah. Mana boleh guna yang pembahagi tembereng garis? Ini tidak diberi nisbah. Tak boleh pakai. Apa cara lagi untuk mencari koordinat L? Farahim? Persamaan serentak teacher. Persamaan serentak.
Kenapa guna persamaan serentak? Kau tengok. Ini KL. Okay. Ini pula ML. Dua garis persilang. Kalau dua garis persilang, ini L merupakan titik persilangan. Okay. Kita boleh gunakan persamaan linear serentak. Okay. KL kita pun sudah tahu dia punya persamaan kan. Y tolak 12 sama dengan 2X. Kita kasih susun lah. Kamu mau susun macam mana? Y sama dengan 2S tambah 12. Ini persamaan satu. Okay, satu lagi persamaan LM yang kita dapat tadi Y sama dengan negatif 1/2S tambah 4. Kita kasih persamaan serentak lah. Kamu mau hapus mana? Saya mau hapus Y lah. Sebab 1Y kan sini tolak. Ini tak ada. Y tolak Y, kosong. Okay. 2X tolak negatif 1/2. Okay. 2X tolak dengan negatif 1/2. Okay. So, adalah 5/2. 5/2S. Ini kita boleh tekan kalkulator. Ambil nombor 2 tolak negatif 1/2. Tekan kalkulator dapat 5/2. Okay. 12 tolak 4. Jadi adalah tambah 8. Ini kasih pindahlah. Okay. Negatif 5/2X sama dengan 8. Okay. Jadi X sama dengan 16 per negatif 5. Okay. And then kamu lihat kepada koordinat L di gambar raja. Memang X yang negatif kan? Anggaplah ada negatif itu. Oke, sudah cari X mesti cari Y. Jangan biarkan di situ. Oke, jadi masukkan X sama dengan negatif 16 ke 5 ke mana? Ke 1 ke 2? Mana-mana saja. Jadi Y sama dengan 2X tambah 12. X itu kita gantikan dengan negatif 16/5. Jadi kita boleh dapat nilai X-nya. Tekan kalkulator lah. Okay, so adalah 28/5. Jangan biarkan begitu. Okay, sebab soalan dia minta cari koordinat titik L. Jadi sila tuliskan dalam bentuk koordinat iaitu negatif 16/5, 28/5. Ingat tu. Sebab koordinat kan? Jadi mesti tulis dalam bentuk koordinat lah XY. Okay. Ini adalah kertas 1 punya soalan tu. Okay, boleh kan? Ada soalan? Okay, so lihat kepada 18. Okay, teacher mau kamu buat soalan 18 dan 20. Okay, 18. Okay, 18 dan 20. Yang ada lagi satu soalan yang Sabtu lepas bagi kan? Okay, ini soalan 18, teacher terang ya. Nanti kamu buat. Soalan 18, tengok ini. Dan diam-diam sahaja tu. Raja di bawah menunjukkan 3 garis lurus dengan keadaan A, H, K dan P ialah pemalak. And then kamu lihat gambar raja. Apa maksud yang ada anak panah di situ? Selari. Selali ya. Ingat tu, selali. Kalau selali, maksudnya kecerunan adalah sama. Ingat. Okay. Lepas itu, tengok apa yang dia mau? P dalam sebutan H. Okey, ini ada kaitan dengan P, ada kaitan dengan H.
Jadi untuk soalan 18, ini adalah persamaan garis lurus. PY sama dengan 3S tolak 18. Sila jadikan Y sebagai subjek. Pindahkan itu P. Itu yang pertama. Okey, faham? Tapi masalahnya, dia minta kamu P dalam sebutan H kan? Jadi maksudnya dia ada kaitan dengan di situ. Okey, jadi sila kamu buat ya soalan 18. Okey, lihat kepada soalan 20. 20 pun sama juga, gambar raja. And then di sini dia sudah kasih tahu berserenjang. 2 garis berserenjang, maksudnya ini 90. Jadi maksudnya di sini kamu cari kecerunan. Ini kamu cari kecerunan. Dua-dua ini darab pastikan adalah negatif 1. Dia meminta cari nilai P kan. Macam sama dengan yang soalan yang sebelum itu. Okey, lepas itu soalan B, dia minta cari koordinat Q. Mana koordinat Q? Sini. Kamu tengok, 2 garis lurus ini bersilang. Bukan, bersilang. P ini ialah titik persilangan. Sama dengan yang soalan 17B tadi. Kasih persamaan serentak. Key yang kamu tapak ini silakan masuk, barulah kamu kasih persamaan serentak. Jelas? Boleh? Bolehkah? Boleh 5 connection? Boleh teacher. Okey ya. So pertama buku pelangi. Okey, yang soalan 11 sampai 15. Okey, yang kedua, inilah muka surat 52. Buat soalan 18 dan 20. Yang satu lepas yang buat soalan mana ni? Muka surat? Muka surat berapa? Muka surat 55. Soalan 2 kan? Okey. So yang 2 dengan 3 ini, okey, hantar hari Sabtu ini ya. Okey, sebelum jam 11 pagi. Jelas? Boleh? Boleh? Boleh teacher. Okey ya. So Sabtu ini ada kelas seperti biasa. So sampai sini saja. Sekian, terima kasih.